Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 10 Februari 2023. Berkuat kuasa hari ini, pemilik kenderaan persendirian tidak lagi perlu mempamerkan lesen kenderaan motor atau road tax pada kenderaan sekaligus menyelesaikan isu pelekat yang kerap rosak dan bermasalah sebelum ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, orang awam kini boleh menggunakan mod paparan LKM Digital, ELKM dan LMM Digital, ELMM melalui portal awam Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atau aplikasi telefon pintar MyJPJ yang dilaksanakan di bawah satu projek perintis secara dalaman. Sebahagian daripada usaha Kementerian Pengangkutan yang baru adalah untuk mendigitalkan semua perkhidmatan JPJ. Ia turut diperluas bagi lesen memandu Malaysia, LMM, persendirian menerusi LMM, Digital ELMM yang juga berkuat kuasa serta-merta. Membawa kepada penjimatan RM96 juta setahun untuk kerajaan dengan pelaksanaan langkah digitalisasi ini juga, menurut Loke, ia juga akan memudahkan aspek penguatkuasaan JPJ dan Polis Diraja Malaysia, PDRM. 6 individu terdiri daripada pengarah serta kaki tangan syarikat pelancongan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam selepas disyaki menjadi dalang sindiket kota tiket umrah. Menurut laporan utusan Malaysia, kesemua suspek berusia antara 34 hingga 55 tahun itu ditahan dalam operasi khas di 4 buah negeri iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kedah. Sementara itu, sindiket ini dikaitkan dengan kenaikan harga tiket penerbangan bagi mengerjakan umrah kerana memonopolikan kota tiket. Modus operandi sindiket ialah mengenakan bayaran rasuah berjumlah antara RM50 hingga RM250 bagi setiap jemaah untuk mendapatkan kota dalam setiap penerbangan yang dijadualkan. Dipercayai sindiket ini menjalankan kegiatan tersebut sejak 2018 lagi dan dikatakan sebanyak 216,000 tiket diagihkan dengan bayaran rasuah sekurang-kurangnya berjumlah RM10.8 juta. Susulan keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan pengeluaran simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan akan mengumumkan beberapa bantuan dalam belanjawan 2023 bagi meringankan beban golongan B40. Melihat usaha ini mampu memberi alternatif kepada golongan itu untuk menjana pendapatan tambahan selain mengharapkan pengeluaran KWSP. Tambah beliau, keputusan kerajaan itu juga selari dengan tanggungjawab untuk memastikan rakyat mempunyai simpanan untuk hari tua. Sementara itu, Rafizi berkata, kerajaan berharap untuk meneruskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang sedang berlaku ketika ini. Katanya pihaknya juga mula melihat kepada dasar dan program yang boleh meletakkan sasaran pertumbuhan gaji kerana ia tidak boleh melihat kepada aspek kos sara hidup semata-mata. Kementerian Kesihatan KKM menubuhkan pasukan kerja bagi merangka kertas putih susulan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 18 Januari lalu untuk memberi gambaran komprehensif mengenai pengurusan perolehan vaksin COVID-19. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, kertas putih itu akan meneliti tata cara perolehan yang dilakukan adalah telus demi manfaat rakyat. Menurut beliau, ini berikutan penemuan awal pihak Jabatan Peguam Negara dan bahagian hal ehwal Undang-Undang BHEUU Jabatan Perdana Menteri JPM yang menjalankan siasatan terperinci khususnya terhadap terma-terma perjanjian bekalan vaksin yang ditandatangani serta dibuat semasa tempoh darurat. Rabu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan terdapat keraguan dalam perolehan vaksin COVID-19 dan kos berkaitan ketika tempoh pandemik. Katanya menteri-menteri yang terlibat dipercayai menandatangani pembelian vaksin itu ketika tempoh pandemik bagi tujuan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK tanpa persetujuan AGC, tidak mengikuti peraturan dan transaksi yang diluluskan juga tidak mematuhi proses sebenar. Saya sayang awak. Abang! 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 Baru sos Korea Adabi. Rasa sos pedas yang pasti memukau cita rasa anda. Ini
baru betul-betul rasa Korea. Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak universiti digesa untuk melonggarkan kod berpakaian serta menghormati kreativiti dan kebebasan pelajar untuk berpakaian. Adun Tanah Rata, Ho Chi Yang berkata, universiti harus menumpukan usaha meningkatkan kualiti pendidikan atau memupuk bakat dan bukannya mengenakan kod pakaian yang ketat. Ujarnya pelaksanaan kod itu merupakan undang-undang tidak penting di universiti yang seharusnya menerima pandangan, pemikiran dan tingkah laku berbeza bagi menggalakkan pelajar berkreativiti. Perkara itu disuarakan beliau selepas Universiti Utara Malaysia UUM mengeluarkan notis mewajibkan pemakaian kasut kulit dan tali leher semasa menduduki peperiksaan serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang mendenda pelajar kerana mewarnakan rambut atau memakai terlalu banyak perhiasan. Seorang anggota tentera dihadapkan ke Mahkamah Seksyen I Keruh hari ini atas pertuduhan merogol serta melakukan amang seksual fizikal terhadap anak saudaranya 2 tahun lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Berdasarkan kertas pertuduhan pertama, dia didakwa merogol mangsa yang ketika itu berumur 11 tahun tanpa kerelaannya dan sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara tidak kurang 10 tahun serta sebatan mengikut Seksyen 376(2) Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mahkamah menetapkan 16 Mac depan sebagai tarikh baru sebutan kes tersebut. Berita dunia. Gempa bumi bermagnitud 5.2 melanda wilayah Papua semalam dengan mengorbankan sekurang-kurangnya 4 mangsa selain beberapa bangunan turut musnah dalam kejadian tersebut. Ketua Agensi Bencana Jayapura, Asip Khalid menjelaskan, 4 mangsa tersebut sedang berada dalam sebuah kafe sebelum bangunan berkenaan runtuh dilanda gempa. Agensi Geofizik Indonesia turut melaporkan pusat gempa itu terletak kira-kira 1 km dari Jayapura, iaitu ibu kota Papua pada kedalaman 10 km. Sebuah rakaman penduduk turut menunjukkan lantai rumah yang didudukinya terbelah 2 susulan gegaran yang berlaku selama beberapa saat ketika itu. Untuk rekod, gempa bumi tersebut merupakan antara 1000 bencana yang direkodkan di Papua sejak bulan lalu. Seorang pembuat kek dari Switzerland menempa nama dari Guinness World Records apabila menghasilkan gaun pengantin yang boleh dimakan yang diperbuat daripada kek kelmarin. Natasha Lifokas daripada kedai kek Sweetie Cakes menghasilkan kek berbentuk gaun itu dalam satu expo pengantin Swiss Wedding World di Bern. Gaun seberat 131.15 kg itu menerima pengiktirafan sebagai gaun kek boleh dipakai terbesar di dunia oleh Badan Penyimpan Rekod tersebut. Video yang dikongsikan oleh Guinness World Records di laman perkongsian video YouTube menjadi tular di media sosial apabila ia menunjukkan seorang model memakai gaun kek tersebut. Sebahagian kek itu turut dipotong dan diedarkan kepada pengunjung acara berkenaan. Beralih ke berita ekonomi. Ekonomi Malaysia berkembang lebih perlahan pada suku keempat 2022 sebanyak 7% berbanding suku ketiga tahun sama sebanyak 14.2%. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, ia berikutan sokongan daripada langkah-langkah rangsangan dan kesan asas rendah yang berkurang. Katanya, aktiviti sektor swasta kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh penggunaan dan pelaburan swasta di samping penggunaan swasta yang terus meningkat didorong terutamanya oleh pekerjaan pasaran bekerja yang bertambah baik.
Ujarnya pertumbuhan ekspor keseluruhan menjadi sederhana sejajar dengan permintaan luaran yang semakin lemah di mana sebahagiannya diimbangi oleh prestasi ekspor produk elektrik dan elektronik E dan E yang berdaya tahan serta aktiviti pelancongan yang lebih giat. Secara keseluruhan, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 8.7% pada tahun 2022. Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), agensi kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan, menyasarkan pendapatan 1.5 bilion ringgit hingga pendapatan hingga 1.7. Okey, sorry. Okey, ready. 3, 2, 1, go. Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), agensi kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan, menyasarkan pendapatan 1.5 bilion ringgit hingga 1.7 bilion ringgit tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Healthcare, Muhammad Daud Muhammad Arif berkata, MHTC kini berada di landasan yang baik untuk mencapai pemulihan industri pasca pandemik. Dalam pada itu, MHTC akan melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk terus memacu pertumbuhan industri, antaranya ialah melancarkan one-stop portal bagi kemudahan pelancongan kesihatan untuk mendapatkan maklumat berkaitan perkhidmatan yang diberikan dalam penjagaan kesihatan negara. Ujarnya pada 2026, sektor pelancongan kesihatan dijangka meraih jumlah pendapatan sebanyak $56 bilion di mana sektor tersebut akan berkembang paling banyak di Asia Pasifik dengan kadar pertumbuhan sebanyak 34%. Mengulas cabaran bakal dihadapi Malaysia Healthcare pada tahun ini, Muhammad Daud berkata, cabaran utamanya adalah dari segi kebolehcapaian kerana selepas pandemik COVID-19, harga tiket penerbangan telah melambung tinggi sekaligus membebankan rakyat Malaysia serta pelancong kesihatan yang akan datang ke negara ini. Kita beralih ke berita sukan. Bilioner Arab Saudi Putra Al-Walid bin Talal memberikan ganjaran bonus RM1 juta bersamaan dengan 1.14 juta ringgit kepada setiap pemain Al-Hilal selepas mencipta kejutan mara ke pentas final Piala Kelab Dunia. Ganjaran itu diberi selepas Al-Hilal berjaya menumbangkan juara benua Amerika Selatan dari Brazil, Flamengo 3-2 pada aksi separuh akhir di Stadium Prince Mulai Abdullah kemarin. Dalam masa sama, saluran sukan negara itu, SSC, turut melaporkan setiap pemain Al-Hilal akan mendapat insentif bernilai RM500,000 yang berjumlah RM574,000 daripada Menteri Sukan Arab Saudi selepas menewaskan Flamengo. Kejayaan menewaskan pasukan Flamengo itu menyaksikan Al-Hilal bakal bertemu dengan gergasi La Liga Spanyol Real Madrid di pentas akhir Piala Kelab Dunia Ahad ini yang bakal bertempat di Stadium Prince Mulai Abdullah jam 3 pagi waktu tempatan. Stadium Sultan Ibrahim berkemungkinan besar bakal menjadi stadium sementara buat skuad Harimau Malaya bagi aksi persahabatan tahun ini selepas Stadium Nasional Bukit Jalil sedang dalam proses baik pulih padam. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Nur Azman Rahman menjelaskan, selain Stadium Sultan Ibrahim, Stadium Terengganu, Stadium Negeri Batu Kawan dan Stadium Hang Jebat turut berada dalam pertimbangan FAM untuk kegunaan Harimau Malaya dalam aksi persahabatan. Stadium rasmi Johor Darul Takzim JDT yang terletak di Gelang Patah Iskandar Puteri Johor itu menjadi pilihan utama kerana dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk menggunakan teknologi yang tinggi. Dalam perkembangan sama, pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim turut menawarkan stadium tersebut sebagai stadium alternatif bagi kegunaan skuad negara melangsungkan perlawanan bertaraf antarabangsa. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 11 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.